kita masuk subjek hadis sekarang. Jadi subjek pertama untuk ni ialah iaitu asas akidah. Boleh buka tu asas akidah. Sukatan dia ni, cuba tengok dekat muka surat tu. Muka surat dia tu, lepas daripada transliterasi tu, waktu tu kita lalu dah tu. Tiba aku lah tengok sukatan dia tu. Jadi sukatan dia ada berapa tajuk semua tu? Ada berapa bab? 10 ke apa? Berapa bab? Ini bab saja. Jadi kita tengok bab 1 hari ni, pengenalan konsep akidah. Pengenalan akidah dikenali dengan beberapa nama. Bila kita sebut akidah, ada beberapa nama dalam akidah ni. Nombor satunya orang panggil dia ilmu at-tauhid, ilmu tauhid. Kita sekolah dulu, daripada sekolah rendah dulu, ngaji agama dia ada subjek dia tauhid lah. Kita ngaji tauhid. Makna tauhid ni mana mengesakan daripada perkataan wahid. Bahasa Arab wahid itu satu. Bila wahada, mensatukan, mengesakan. Jadi kata terbitnya dia masdarnya tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Dia kaedah bahasa Arab bila dia sebut tu kan, dia sebut fi'il madhi dia past tense dulu, lepas tu mudhari' baru kata terbitan. Mana-mana pun kalau sama-sama dia orang ngaji Arab, dia akan sebut lagu tu supaya orang tu kenal duduk mana ayat tu. Misalnya kalau kita nak kata dengar kan, dengar, dia nak cari mana dalam kaum ke apa, orang yang tahu dia akan sebut sama'a yasma'u sam'an. Makna sami'a ni telah mendengar, past tense. Lepas tu yasma'u, present tense. Lepas tu noun dia, mata kata terbitan dia sam'an. Jadi dia akan sebut sami'a yasma'u sam'an. Jadi gitu semua. Marilah misalnya perkataannya mengajar, misalnya darrasa yudarrisu tadris, disebut 3 semua, dia kena lengkap 3. Kalau tengok dalam kamus pun dia ada 3. Buku kamus dia akan sebut 3, past tense, present tense, lepas tu kata terbitan dia. Kalau bahasa Arab dia panggil fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Buku kamus dia buat 3 belakang. Ini kaedah dia. Misalnya kalau berjalan, masya yamshi masyan. Jadi dia faham lah. Dia start dengar past tense, present tense, kata terbitan dia. Baik. Dia past tense dulu, bukan lepas dah. Kalau tengok kamu bahasa Inggeris, dia present tense dulu. Jadi sedap hujah dia mesti lepas dulu pada Allah ni. Apa ayah Allah ni dulu baru lepasnya. Apa dah? Dia past. Jadi kalau nak tengok kamus ni lah, khususnya nak cari hadis, dia kena cari past tense dia. Jumpa perkataan, tengok dalam indeks hadis, dia tidak akan sebut waktu dia kena cari, kena jujuk klik ke past tense. Misalnya kita kata yusami'u rajulun, misalnya dalam hadis, kita pun nak cari yusami'u. Cari dalam kamus sama telah tak ada, cari dalam indeks hadis, cari yusami'u, tak jumpa. Dia kena cari sami'a. Pada kata yusami'u ni mana? Dia pergi daripada root word dia, PMRT dia daripada sami'a. Tak? Jadi sebab itulah basic bahasa Arab ni kena reti untuk cari hadis. Ini memang kaedah dia. Jadi kalaulah kelemahan kalau kita tak reti bahasa, maka pengajian kita akan tersekat setiap subjek. Inilah contohnya. Sebab tu syair yang saya sebut tu, wa fahmuhu fi kulli ilmi muflis man fatahu nahwu wa dzakal akhras. Siapa dia ketinggalan nahwu, maka dia bisu. Wa fahmuhu fi kulli ilmin muflis. Kepahamannya setiap ilmu itu bengkerak, tak lagi. Dia sekak mana. Nak ngaji tajwid pun dalam pun kena reti bahasa Arab. Ini modal dia kan.
supaya orang ngaji subjek lain pula. Kalau buat medik duk ngebuku Melayu tak ada doktor tak boleh bahasa Inggeris. Tak jumpa seorang habuk doktor walaupun ngaji Mesir mana kena reti bahasa Inggeris sebab gedung ilmunya duduk dalam buku-buku Inggeris. Mana tak? Ngaji law ada lawyer tak reti Inggeris. Ada tak? Dia tak boleh bahasa ni mustahak kan. Baik, tauhid dia kata masdar dia. Kalau tengok dalam kaum, kalau cari perkataan tauhid dalam kaum, tak jumpa ni. Cari ke huruf tu. Oh, tak jumpa mana? Tak ada tauhid. Tak ada, kena cari ke huruf wa. Wahada yuwahid. Mengesahkan. Pen. Itu kaedah dia. Kerana ilmu ini, pasal apa ilmu akidah ni dia panggil tauhid. Tauhid mana pengesaan. Mensatukan. Kerana ilmu ini pada dasarnya membicarakan tentang keesaan Allah. Allah itu tunggal. Dia tidak berkongsi dengan mana-mana kuasa dan kewujudannya. Sebab dialah orang panggil wujud yang sengoti. Pasal apa? Dia wujud tak ada mula. Kita ni ada juga. Orang ngaji sifat 20 sebut sama. Kita bukan ada sebenar. Sebab kita didahului dengan tiada. Sebelum ada, tak ada dulu. Allah ni pelik. Dia start, tak ada start, ada dah. Ada bila, tak ada start. Hal ni lah kita mikir ke pecah pala tak tubik. Bagai tak ada mula nak mikir ke mana. Tak ada starting point. Bila tak boleh fikir itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ulama hadis dia bercanggah sama dengan ulama kalam. Ulama kalam dia mengguna nak faham Tuhan ni dengan logika akal. Sebab ulama kalam dia akan cari juga jawapan mengikut hujah akal. Selagi tak boleh dia cari juga. Hak ni orang ulama hadis marah. Sebab dia kata bukan semua benda boleh dipikir. Khususnya tadi Allah mula lagu mana. Jadi pas lagu mana kalau tak boleh fikir. Nak suruh tuntunan jiwa kita serendar serah kepada Allah. Tuhan tak suruh fikir benda tu. Sebab kita fikir, tu jadi gila isin. Gambar, kau yang ngaji gila isin, dia duk fikir benda tak boleh. Jadi ulama hadis ni, ngaji-ngaji lagi siapa pun tak faham, serah kepada Allah. Nampak tak? Okey. Kita akan jumpa nanti kita dalam pengajian kita akan pergi belakang lagu mana lahirnya ulama kalam dalam sukatan tu. Ada kan? Bagaimana pandangan ulama hadis terhadap akidah ini. Okey. Jadi sebab apa dia panggil tauhid? Kerana dasar dia membicarakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Esa itulah orang panggil tauhidnya. Sebab ingat perkataan tauhid mari daripada perkataan satu. Wahid, bahasa Arab wahid satu. Wahid isnin. Wahid di mana satu? Kalau wahada, mensatukan dia, mengesakan dia. Faham tak? Proses kita mengesakan Tuhan itu dia panggil tauhid. Tak baru pula ini. Okey. Perkataan tauhid bererti esa, tunggal, dan nama ini banyak sekali digunakan dalam ilmu ini. Dengan sedikitnya kita kata tauhid. Kemudian yang kedua kita panggil pula usuluddin. Usul di mana asal. Jamak perkataan aslun, asal jadi usul. Macam-macam kita kata foundation, asas. Din, agama. Jadi ilmu akidah juga dia panggil dasar agama. Sebab itulah dia kira tauhid ni maknanya trust. Nak ngajilah ilmu apa-apa, buat amal apa-apa pun mestilah akidah ni kena sesal dulu. Sebab itulah walaupun kitab fiqh, kitab bidang lain, dia buat bab pertama babul akidah. Pasal apa? Gapo rasional dia? Sebab ngaji fiqh panas setara mana pun, kalau akidah rosak tak semaya tak jadi, puasa tak jadi, letihnya ngaji babus solah bab semaya tu.
lagu mana nak rokok, lagu mana nak susung penuhnya semaya. Sepenuh molek setara mana pun semaya, kalau akidah rosak tak jadi. Sebab itulah kita tengok kitab fiqh kan. Dah start mula-mula akidah dulu. Kita tahu dah dari segi rasional. Sebab dia panggil usuluddin, asas agama. Itulah dia akidah. Kita ngaji belakang dah, tapi kita tidak bincang secara dasar, ya, betul tak? Kita baca ngaji kitab sepak 20, ngaji di sekolah tauhid. Jadi kita nak tengok skop sebenar, apa dia usul, apa ni ilmu akidah ni. Pasal apa dia panggil usuluddin? Kerana ilmu ini membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara pokok di dalam Islam, seperti berimankan Allah, berimankan kepada Rasul dan lain-lainnya. Perkataan usul bererti tunjang atau asas, dan perkataan ad-din bererti agama yang merangkumi semua aspek hidup dunia dan akhirat. Dan dia panggil pula ilmu al-aqaid. Aqaid ini ialah kata jamak kepada akidah. Kerana ilmu ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Akidah ni ialah kepercayaan di dalam hati. Penting ada ilmu akidah ni. Sebab tu bila bunyi penting tu, maka orang pun ngaji lah sifat 20 tu daripada muda ke tua. Tak ada nak ngaji muka. Sebab dia kata tak boleh penting. Tak boleh kalau akidah tak jadi semaya tak. Jadi dia tu maka tu saja. Ngaji pekoh dok. Ngaji muka lain dok. Pasal apa? Penting ni penting. Jadi penting kena ngaji juga lain. Supaya gini juga orang kan Quran ialah sumber yang memberi hidayah. Quran ni lah memberi petunjuk ni Quran. Tapi sebelum ngaji Quran tu kena reti baca dulu. Reti baca tu orang panggil tajwid. Ni yang ngaji tajwid daripada tua sampai ke mati. Tajwid juga kok nak betul tehah, betul tahayat. Kalau tak sah tehah, maka tak sah semaya dia kata. Patut tak ada betul tehah pak tua. Apa dah betul tehweh. Tak ada nak ngaji pekoh lain. Ini satu orang panggil kesilapan juga kita. Jadi walaupun benda tu asah, sesah dulu, lepas sesah tu boleh ada cara clearnya. Sebab tu mula Tok Guru dia sebut kan, kita nak ngaji tajwid ni dia sebut. Setelah kita tu bila dia orang ni nak ngaji tu dia boleh, dia kata bila dah kita dah bacaan kita betul, Tok Guru aja boleh dah buat semaya solat. Boleh ada cara hak tu pergi ngaji lah muka lain ketek dia kata. Ni pas tajwid. Ada orang kan, saya duduk di Pasir Putih, salah satu grup dia gila tajwid kan. Tak ngaji muka lain. 2-3-4 kali seminggu yang ngaji sini tajwid. Ni lekong kamu tu ngaji tajwid. Orang tolak ah. Dia pergi bergerak. Orang duduk mengajar di masjid besar dengan kitab pekoh, kitab lain. Dia tak sigi dia kata. Tak boleh kena betul tajwid. Enggak berat lah kalau tidak betul tajwid paksa. Jadi biar kita tahu dah duduk benda ni lah. Baik. Perkataan aqaid ialah kata jamak bagi kalimah aqidah. Plural dia. Kalau bahasa Inggeris kita tambah S belakang dah. Kalau kita kata school, jadi schools tambah S belakang. Dia kaedah dalam Arab ni dia lain sikit. Lari banyak tu. Aqidah, aqaid. Ni orang ngaji Arab pening tu nak buat plural apa payah dia kata. Kalau ngaji English singular plural mudah je tambah S dah. Dia tak tambah S nyebeno lagu lain lah perkataan dia. Betul tak? Misalnya jalan tariq. Kalau kita road bahasa Inggeris. Kalau jalan-jalan roads tambah S dah. Dia tariq. Apa kali jamak plural bahasa Arab kan turuq pula jadi. Tariq jadi turuq. Kemudian dia panggil ilmu kalam. Ini manusia ni dia nama ni berdasar kepada orang guna. Orang guna juga ilmu kalam. Pasal apa dia panggil ilmu kalam? Kerana pada peringkat permulaan Islam dahulu, permulaan maknanya bukan permulaan sangat abad yang ketiga Hijrah. Ilmu ini dibicarakan melalui perdebatan dan bertikan lidah. Dia hujah ketuhanan ini dengan ilmu logika. Sebab apa? Sebab dibawa apabila Islam mula berkembang, berinteraksi dengan
orang-orang bukan Islam, khususnya daripada Rom Parsi kan, mereka ini membawa falsafah ketuhanan, dia panggil teologi Greek Yunani. Tokohnya seperti Plato dengan Aristotle. Mereka ini dia sudah ada konsep ketuhanan dia. Jadi dia akan bawa Tuhan ni ialah bukan objek. Tuhan bukan material. Tuhan bukan sifat. Tuhan tidak mengambil tempat, dia kata. Jadi bila dia tu masuk Islam, dia bawa lagi benda tu, terpaksalah umat Islam pada masa tu, ulama Islam bahas dia mengikut rentak dia. Betul? Itu ya tubik dalam ilmu kalam ni, tidak berjiring, tidak berjisim. Ngaji tak siapa dia biasa ngaji sifat 20 ni? Ada ni? Cikgu Zainal ngaji sifat 20 ni. Tidak berjiring, tidak berjisim, tidak makan, tidak ada tempat. Tidak jauhar. Jauhar ni mana tidak material, tak ada partikel. Tidak arab, tidak ada sifat. Arab ni maknanya macam kuning besar, kecil, merah, hijau. Tu dia panggil arab. Arab ni maknanya benda dia tak boleh berdiri sih, kena tupai benda. Supaya kita kata hitam. Nak tengok hitam tu kena tengok objek. Lembu hitam. Kena ada. Kalau hitam, tu royak kat hitam lagu mana? Kita nak kata mana? Kita terpaksa tunjuk objek. Ni, khusi hitam. Ada. Jadi khusi tu orang panggil dianya jauhar. Hitam tu ialah Arab. Faham tak? Ini dibahas oleh Aristotle bagian ni. Tuhan tidak Arab, tidak jauhar. Maka ulama Islam yang ilmu ulama kalam ni, dia bahas lagu tu juga. Apa makna Arab, makna jauhar. Maka jadilah polemik dia tu. Jadi mendalam falsafah ilmu kalam ni yang berdepan pula dengan ulama hadis pada masa tu, sehingga ulama hadis marah ke pokok ulama kalam tu. Apa dia kata ngaji akidah duk tu rentak dia lah tu, leluh pakai tu lah, jangan ikut area dia lah. Jadi balas itu. Dia kata pula tak boleh lah, sebab dia mari kacau pemikiran umat kita kena jawab, dia kata. Jadi begitulah, itulah timbulnya dua aliran sampai kali ni. Okay. Terutama masalah kalam Allah, adakah baru atau qadim? Tengok dia. Kerana Allah itu qadim. Qadim tahu tak qadim? Qadim ni ingatlah, sedia kala ni tak tepat kalau kita nak terjemah, tak faham mereka apa. Kena kata tak ada mula. Macam saya sebut tadi, tak ada mula. Tak ada starting point. Itu makna qadim. Kalau Allah itu qadim, maka kalam perkataan Allah juga takkan baru, dia kata. Walaupun Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, perkataan ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu kataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan itu baru ke sedia kala? Kalau kata baru, tak sesuai dengan Tuhan zat yang qadim, dia bahas tu pula. Ulama hadis dia ambil pendekatan lain mana? Dia kata apa you nak tahu qadim tak qadimnya? Asalkan kita kata Allah itu qadim, perkataan dia, apa you nak bincang qadim tak qadim? Sibah ke dia muka Tuhan tak royak, dia kata. Jadi ulama hadis ni kan dia tenil, dia sesal betul. Apa you nak tahu? Allah ni jauhar ke ada arah, ada jauhar. Apa duk tu demo tu tak sedap cara arah Nabi pun tak royak, dia kata. Sesok dia kata muka lelaki tak tanya arak ke jauhar, dia kata. Dia tanya marah buka begitu lah. Apa lah? Berapa dua sakit kepala duk mikir lah. Kenapa di situ? Itulah pertelingkahan di antara dia panggil aliran ahlul hadis. Okay. Yang dibawa, yang masalahnya sini, pemikiran ahlul hadis ni, semua imam pak mazhab ni duduk di memegang cara ketuhanan, cara ulama hadis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nak tahu dari mana? Tengok kitab dia, perkataan-perkataan dia. Jadi hak ulama kalam dia start dia abad yang ketiga hijrah dan keempat hijrah. Tahun 300 lebih ni. 200 lebih, 300 lebih, sebab dipelopori oleh Abul Hasan Asy'ari. Kita tengok depan ada semua dengan tarikh dia lahir pada 260 hijrah. Dia muni tak ada dengan dia, sebab imam 4 orang ni hak paling akhir sekali siapa dia? Hambali. Tahu berapa dia mati?
241 Hijrah. Sedangkan Abu Hasan Sy'ari lahir 260. Yang orang yang mengajar sifat 20 ni, boleh dia kata, pak orang ini semuanya berakidah Asy'ariyah. Dia kata, Asy'ariyah ni aliran Abu Hasan Sy'ari. Sedap dia duk ngajari Masjid Balsah. Mazhab Hanafi, Hanbal, Maliki, Syafi'i, semuanya berakidah Asy'ariyah. Oh, kata dia mau khabar, tak tengok tarikh lahir, kahwin ni tak lahir lagi. Kalam bererti perkataan. Kita sebut kalam. Okay, bahasa Arab ni kalam ni apa dia? Orang ngaji nahwu dia start mula-mula. Siapa dia nak ngaji nahwu Arab, dia kena buka kitab Matan Jurumiyah, dia panggil Matan Jurumiyah. Jadi saya mengajar Arab mana-mana saya tak guna tu, sebab dia mula-mula nak mengajar Arab, orang dia pergi falsafah dulu, dia pergi ta'rif kalam. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tu mula-mula tu masuk pondok tak erti bahasa Arab, ambil Matan Jurumiyah, dia suruh baca tu dulu. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Katanya tok guru dia, budak sana ni pun apa dia bacalah, al-kalam bermula kalam, huwa al-lafzu ialah lapas, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Itu makna. Jadi dia ta'rif dulu. Kita tidak nak ngaji go tu dulu, duk pening dengan ta'rif dulu. Apalah kalau kita ngaji Arab, kita ajar perkenal dulu dia. Qalam. Ayat dulu mula. Tunjuk benda. Kitab. Ajar kataan itu dulu. Dia pergi ta'rif dulu. Sebab tu orang pondok dia jadi pening, dia jadi nak klik itu. Wui Matan Jurumiyah. Saya ingat duk Pasir Putih mula buat pondok dua. Buat mengaji dia kata. Mula-mula masuk dia kata, bila Matan Jurumiyah tu nak syarah Matan Jurumiyah, dia kata baca kitab Mukhtasar, dia kata. Oh, baca kitab Mukhtasar nyaca, dia kata. Lepas kitab Mukhtasar dia kata Mutammimah. Baca Mutammimah, klik rumah ni. Baik, bererti perkataan atau percakapan kalam. Kemudian dia panggil juga ilmu makrifah. Makrifah ni mana? Pengenalan. Kerana ilmu ini berkaitan dengan mengenali Allah dan Rasul-Rasulnya, yang mana setiap orang Islam di peringkat awalnya wajib mengenal Allah dan Rasulnya. Sebab itu mengenal ni mustahak. Perkataan makrifah bererti mengenal atau mengetahui. Ia menjadi asas agama sebagaimana yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ini bukan hadis dah. Ini ungkapan ulama. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Tapi orang ni dia tak tahu hadis, kadang dia start mengajar sifat dulu dia kata hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Sedap dia lah. Dia. Maknanya mula-mula agama ialah mengenal Allah. Jadi kalau ada tak faham ni kan, tanya selalu dah, interak dah. Definisi akidah. Lepas pada ni kita akan faham sungguh benda dah. Baru ni pun saya pun silap juga pun ni, ada orang tegurnya kerana nak menghabiskan sukatan ngajar hadis pun ni kan, berung gitu dah, laju lah. Kita terbawa dengan cara, kalau di universiti dulu pun salah tak cara kita dia cakap nak habis baca faham tak faham ikut umum tak apa, menggah tu kita ngaji nak periksa kan, kita pergi cari buku pula tak boleh, kita waktu slow dah. Akidah adalah dari kata dasar aqadah. Ni nak tahu ada bahasa Arab sikit ni. Ni pasti dia ni aqadah. Yang bererti menyimpu dengan kuat. Kita sipu benda tu dia panggil aqadah. Ingat tak? Dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ada tak? Wa min syarril nafasati fil 'uqad. Dia meniup di simpulan-simpulan. Tukang sihir kan, dia nak sihir Nabi tu. Nama apa tak? Labib bin Al-Asam, bukan tak ingat nama saya. Dia nak dia sipu benda tu, dia tiup di benda tu, dia sihir Nabi. Nabi pun kena, jangan main. Nabi pun kena. Nabi berapa lama? Tak boleh pergi semayang, tak boleh pergi buat giliran rumah isteri, sakit kena ni. Berapa yang Nabi kena juga, sebab Tuhan nak tunjuk benda ni.
Jangan kita kata, oh lah, kita tak lebar ni, orang sihir tak kena. Nabi kena. Sihir ni reality tau dah. Kita pun kalau kena sihir, kita penipal lalu. Kenapa harus kena sihir Allah? Sebab nak cari obat payah. Kalau rakyat kata dia ni apa, gula tinggi, pergi hospital, dia cari dia, obat. Obat apa dia panggil dia? Obat insulin lah. Nak tambah insulin. Kalau darah tinggi, ada cara dia tak? Tapi kena sihir, sihir penimpal lalu. Cari siapa dia? Pahamlah duduk orang panggil jumpa tak berapa, pakai mekong lah kau. Oh ni pekong lah tu, dia kata jing, oh ni royak. Pasti macam-macam. Mengikut bidang pengajian masing-masing tau. Jadi nak royak ni benda sihir ni benda reality tau. Jadi sebab apa dalilnya? Nabi sendiri kena. Bacalah tafsir tadi. Tafsir surah Al-Falaq tadi. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun dia royak cerita Nabi tadi. Okay. Oleh itu dapatlah dikatakan bahawa akidah adalah simpulan atau ikat janji atau suatu pegangan yang kuat. Dari sudut istilah, akidah adalah kepercayaan yang pasti. Sebab dia guna akidah di mana? Simpulan. Kita nak sipu hati kita kepada satu kepercayaan. Bila sebut sipu ni kena kemah. Kena ketak tau. Biar padu kita kemah molek, marilah godaan kat mana-mana pun kita kejap. Kalau orang mai royak bukan Allah ni Tuhan, maka kita tak terima, rela mati. Pasal apa? Kita kemah ikat. Betul tak? Kita kata Islam inilah agama yang wajib. Itulah satu-satunya agama yang Tuhan terima. Inna dina indallah Islam. Kepercayaan tu kita kemah molek, orang mari goyang setara mana pun royak Kristian ke pak bukan ni paham ni kita tak terima. Pasal apa? Kita sipu kemah. Itulah dia akidah. Apa tak? Mana akidah dia? Dari sudut istilah, akidah adalah kepercayaan yang pasti dan keputusan muktamad tanpa sebarang syak atau ragu-ragu terhadap sesuatu perkara. Apabila dikatakan akidah Islam, maksudnya ialah suatu kepercayaan yang pasti dan muktamad terhadap rukun-rukun iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita masuk yang kedua, poin 2 ni pula, perkara-perkara yang wajib diimani. Ini peringkat awal ni tentu kita lalu berlaku dah ngaji daripada sekolah lagi dah. Tapi kita sebut jugalah benda ni nya. Kalau mengaji kita akidah mana-mana boleh sebut ni 6 perkara pokok yang wajib diyakini oleh seorang Islam. Sebab tu dia panggil rukun iman ni kan. 2.21 percayakan Allah dengan cara mengetahui al-asma'ul husna. Apa dia al-asma'ul husna? Nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, atau mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, serta mengetahui dalil-dalil kewujudan Allah dan kebesarannya di dalam alam ini. Tu percaya pada Allah dulu. Percaya gapo dia Allah tu, biar kita kenal dulu gapo dia Allah dan sifat-sifatnya dan semua-semua benda yang disandarkan kepada Allah. Setakat yang setakat yang cukup untuk kita ni orang panggil beriman kepada Allah. Adapun dengan detail lagi tu, itu adalah orang panggil komplimen. Betul tak? Nak tahu daripada ulama kalam siapa dia bincang sama ada Tuhan itu adalah zat dan dia ada sifat dengan zat itu. Apabila Tuhan itu kita kata Tuhan mendengar, adakah sifat dia mendengar ataupun zat itu mendengar? Boleh ada ni. Itu bincang ni. Cikgu Syukri tanya ni. Orang bincang sifat 20. Bila Tuhan mendengar, Allah mendengar, adakah zat dia mendengar ataupun sifat dia mendengar? Kita pasti faham apa? Kita tahu Allah mendengar ya. Tapi dia nak tahu lagi, yang mendengar itu sifat ataupun zat. Jadi timbullah pemikiran ni panggil Mu'tazilah. Jadi pecah pula situ. Mu'tazilah kata zat Allah yang mendengar, Tuhan tidak bersifat dengan mendengar. Katanya ahli sunnah wal jamaah harikat ni, ulama kalam ni pula kata salah dari segi akidah tu, kerana yang mendengar ia sifat Allah. Sebab Mu'tazilah ni dia tolak sifat, Tuhan ada zat saja. Zat itulah yang mendengar.
Jadi kalau kita kata, kalau kita nak beri kepahaman ni kepada makcik-makcik, orang tua, kapur kan, dengan waktu pun dia tak boleh faham tu. Apa yang nak tahu zat aku mendengar, aku sifat yang mendengar. Tuhan mendengar, sudah lah dia kata. Kau, ke mana sih tu? Ulama kalam dia diselakuh lagi. Yang mendengar itu zat ataupun sifat. Kau ni pun tak boleh. Orang ngaji sifat 20 kalau tak jawab tu dia kata tak sah. Muka nak kita tanya tak boleh jawab dia kata. Sudah. Okey. Habis itu tu Allah lah. Rukun kedua percaya ke malaikat. Sifat-sifat ia wajib ada tu maknanya sifat-sifat kamalat tadilah. Sifat ia tidak wajib, sifat khusus sifat ia berlawan dengan dia. Ada orang ngaji sifat 20 boleh sebut. Kita ambil 20 ini sebagai asas. Allah bersifat dengan sifat yang kita tidak tahu, melainkan dia saja yang tahu. Orang ini sifat 10 dia sebut kata. Dia sebagai contoh disebut sifat wajib. Lepas tu dia sebut sifat mustahil lah. Sifat harus dia bagi 3 kan. Dia tak sebut sifat tak wajib. Jadi semua tak wajib lah. Dua lagi tu mustahil dengan harus. Sifat mustahil ni lah sifat yang tidak wajib. Selain daripada sifat 20 tu Meme ada wajib juga. Kalau kata tak wajib salah sebab misalnya kita gapa. Sifat Allah ialah Ar-Razzaq, sifat pemberi rezeki. Dalam sifat 20 tak ada. Wujud kedai bakomo kalau apa tu saja. Kalau kita tanya dia balik, ni saja ke sifat Allah? Dia kata dak, ini sebagai asas. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat dengan sifat-sifat kamalat sempurna yang tidak tahu kecuali dia bagi tahu. Dia kata apa ngaji sifat 20? Sifat 20 sebenarnya 13 je. 3 hak 7 lagi tu dia ulah hak tu je. Jadi tak cukup perkataan wajib je lah. Memberi nama sifat wajib tu. Lain itu tidak wajib. Betul. Tapi kalau tanya dia kata wajib juga, cuma tidak sebut dia kata. Tak tanya pun dia lah. Tanya pun dia. Sebab tu tengok dia, ulama hadis dia tidak kisah tu dia tersebut sifat wajib. Dia kata Allah bersifat dengan sifat-sifat sebagaimana nama dia Al-Asma'ul Husna 99. Sebab apa? Sebab Nabi sebut 99. Hakikat sebenar itu Allah yang tahu. Sebab Nabi sebut inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai 99 nama. 99 nama tu daripada nama tu melahirkan sifat dia. Misalnya kalau Allah Ar-Razzaq, misalnya selagi Al-Muntaqim. Muntaqim ni balas dendam. Sifat Tuhan balas dendam. Dia balas dendam, dia kutip balas seseorang, dia panggil balas dendam. Jadi ngaji sifat 20 tak sebut Muntaqim tu. Tuhan yang bersifat Muntaqim ni mana nama dia, sifat dia intiqam, membalas dendam. Jadi kalau dari ulama hadis dia bincang siapa 99 sifat Tuhan. Kalau tanya dia pun 99 sifat Tuhan tu, itu yang diberitahu kepada kita. Ada pun sifat-sifat lain Allah sahaja yang tahu. So gitulah. Nampak di sini. Jadi nampaknya kalau kita ngaji melalui akidah Ahlul Hadis ni, dia lebih luas lagi, dia akan sebut banyak sifat-sifat Tuhan. Satu contoh lah, hak tak ada dalam Asmaul Husna ni, walaupun Tuhan ni dia sebutnya nama dia ada 99, tapi sifat dia lebih pada tu. Sifat ke apa? Sifat turun, nuzul. Tuhan turun, sifat dia turun. Mari mana? Dari hadis pun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kami turun ke langit dunia. Nabi sebut. Hadis sahih tu. Jadi turun juga sifat Tuhan. Tapi tak ada nama. Yang turun tak ada nama. Tak ada dari 99 tu. Faham tak?
Jadi balik pada tadi, cuma dipertikaikan tadi, kita tak tahu dah masa maksud IG ni. Kalau kata hak tu saja sifat dia wajib, hak lain tak wajib lah dah. Kita tak tahu, sebab tu kata kena tanya dia. Kalau lebih pada kalau kita mari sifat Ar-Razak tadi, tak kena kalau situ. Situ boleh dipertikah. Kalau kata Tuhan tidak bersifat dengan pemberi rezeki, tak kena pula, lemah pula Tuhannya. Tu tak tahu apa dia pilih 13. Tanya dia. Tumpuan lah dia. Tumpuan. Dengan huraian dia lah, Habis apa Tuhan tak? Panjang dah Tuhan tu, kita pergi pula ke malaikat pula. Percaya malaikat termasuk juga jin, iblis dan syaitan. Dan kita nak tahu malaikat ni, jin, iblis ke apa, sekadar apa yang diberitakan. Sudah. Malaikat dijadikan daripada nur, ada sebut dalam hadisnya. Lepas tu, iblis disebut, syaitan disebut. Ada pun benda gaib lain. Macam wali-wali yang ni, dia panggil wali kutub ni, duduk jaga 4 orang wali kutub, utara, selatan, timur, barat, ada wali duduk tengah. So, dia duduk jaga ni, tadbir bumi. Hak ni tak ada dalil, tak wajib percaya. Tapi ada juga dalam pengajian orang ngaji makrifah ni disebut benda-benda gini. Wali kutub, wali gaus. Ini benda semua tak ada dalam hadis. Jadi tak boleh paksa orang nak percaya hak ni. Pada dia mau ambil mana lah, dia mau nak percaya sebab dia mau ambil mana tu tak tahu. Sebab tak ada hadis yang Nabi sebut ada wali kutub, wali gaus, wali autak, wali apa lagi? Sebab tak ada. Kalau ada dalil, boleh. Benda-benda gaib ni hanya boleh diterima daripada mulut Nabi. Faham? Kita duduk situ, itu disiplin yang kita mengaji. Benda gaib ni benda di luar capaian otak manusia, luar daripada kajian manusia. Kita kaji tak jumpa benda gaib. Sebab tu dia suruh yu'minuna bil ghaib. Kita percaya benda ghaib yang dibawa oleh pesuruh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya benda ghaib yang tidak dibawa oleh Nabi, dia jadi ngaruk selalu. Syirik punuh lalu. Faham? Okay. Jadi termasuk malaikat ni benda-benda ghaib. Iblis, di Quran sebut iblis, syaitan, dengan pengakuan bahawa mereka berada di sebalik alam biasa. Cari dengan alat radar mana tak jumpa nak cari iblis. Iblis mari kodok. Tapi dia sebut dalam hadis tu, dia yajri majrad dam, dia berlari di dalam saluran anak Adam. Iblis duduk jalan di dalam saluran kita ni. Dia disebut dia cocok belalah, ada dalam hadis-hadis. Tak lagi jumpa hadis tu. Iblis dia cocok dalam belalah hati kita ni. Tu benda tak faham lah. Kalau nyamuk cocok, kita nampak tu. Ni iblis duk berlari dalam darah kita. Lah. Tuhan punya lah, kita klik Tuhan bui. Tuhan izin lah masuk dalam tubuh kita. Jadi susah kita ni. Sebagai cabaran kita lah. Perjuangan besar sebenarnya kita ni. Perjuangan besar kita berlawan iblis. Tapi kita duk lawan iblis tu. Hari-hari pagi petang siang malam dia tak ada relax. Dia tak ada semester break pun dia. Sepanjang masa. Okey. Yang kita dapati ini dan berlainan dengan kejadian manusia. Malaikat ni bila dia mari, dia nak pergi tengok rupa asli dia. Ia nak pergi jadi demam. Surah Al-Mudaththir tu kan, klik demam tu. Bila dia tengok tu kaki malaikat duduk bawah, dia tengok ada kata tak jumpa cari kepala. Jadi kalau seorang malaikat mari ada besar rumah, ia disebut bila mari kita buat majlis ilmu, maka dia kata malaikat turun berduyu-duyu hadis sama yang melebarkan saya. Lagu mana kita kata dia boleh masuk? Bila dah lama, seorang pun tak muak. Jawab dia sebab malaikat dibuat daripada cahaya. Cahaya dia boleh bertindih. Cuba kita pasal lapu tu, lapu ni lah. Bukan lapu dah cahaya. Cahaya ni kalau selapu boleh duduk tempat tu lah. 2 butir lapu boleh suluh tempat tu lah. Kau terang ya dia boleh bertindih muka cahaya, boleh lalu kok. Kalau kita pergi selagi misalnya orang panggil radioaktif kan, kuliah dia boleh tembus dah. Kena ko gapo sinaran gamma ke? Kita ngaji dulu radioaktif, sinaran gamma boleh lalu kok dinding, kecuali boleh disekat oleh plumbum.
dengan ketebalan sekian-sekian. Maka kejadian yang kita Tuhan buka kepada ilmu kita ngaji radioaktif X-ray tak masuk dalam ni, mudah kita nak faham benda-benda gaib macam malaikat, macam gapo ni. Dia boleh lalu kunci pintu setan mana iblis boleh masuk tak? Sebab dia yang dia boleh. Jadi makna dia ni kita kata dia jiri halus, dia boleh masuk. Tu kita faham tu pasal hadis ayat lagu tu. Mari sini boleh masuk dengan dia melebarkan sayapnya di majlis-majlis ilmu beribu-ribu mari berduyur-duyur. Marinya malaikat tu. Lagu mana dia mari kalau Nabi tengok ada besar gitu. Lepas tu yang ketiga, ni rukun Islam yang ketiga, percayakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Kita percaya ke kitab tu kitab-kitab yang disebut. Tapi tidak beramal dengan kitab itu. Kitab Taurat, kena ada keyakinan kita bahawa kitab Taurat itu diturun kepada Nabi Musa lah. Bila turun kepada Nabi Musa, tapi tidak kewajipan kepada kita nak baca kitab itu. Yang kita wajib beramal dan percaya yang beramal, yang ambil panduannya kitab Al-Quran. Tapi kalau kita kata Quran saja kitab yang diturun, punah juga akidah. Bukan saja kitab-kitab yang disebut tu, misalnya Zabur, Taurat, Injil, Quran, ada lagi suhuf dia panggil. Suhuf makna dari bentuk helaian. Macam Nabi Musa selain pada kitab Taurat diturun juga suhuf. Dari mana? Macam surah. Dalil dianya dalam surah apa? Al-A'la tu, sabbih isma rabbika tu, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf ni juga ialah kitab-kitab Allah dalam bentuk helaian, suhuf. Okay. Percayakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya, yang diterangkan di dalamnya perkara-perkara yang benar dan yang salah, perkara-perkara yang halal dan yang haram dan lain-lainnya. Yang keempat, percayakan Rasul-Rasul termasuk juga Nabi-Nabi, iaitu percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan beberapa orang Rasul untuk menyampaikan berita gembira dan perkabaran yang menakutkan kepada manusia. Rasul-Rasul ni 25 tu disebut dalam Al-Quran. Ada lagi di luar daripada 25 tu Rasul. Dan sebab tu dari kitab-kitab disebut, saya pun tidak cek lagi dalam hadis mana sebut 313 orang tu angka tu. Dari kitab tua dulu jauh dia sebut tak mana. Bermula Nabi. Nabi itu ada sebanyak seketi 2 laksa 4,000. Seketi ke apa seketi? Seketi ni 100,000. 2 laksa 20,000. 4,000. Seketi 2 laksa 4,000. 124,000. Seketi dia panggil. Kita jauh tak dulu. Nabi yang tidak Rasul. Sebagai contohnya, berkalilah kita kata, kalau dah betul, sebab tidak diberitahu sama ada Nabi ke tidak, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ialah ia tidak Rasul. Okey. Ada pun Rasul 313 orang tu. Dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran 25 orang. Daripada 25 orang pula 5 hak special. Dia panggil Ulul Azmi. Dan Ulul Azmi pula hak paling tinggi sekali pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan Ibrahim, nombor 3 Musa, nombor 4 Isa, Nabi Nuh nombor 5. Faham? Situ. Sebab tu salah kalau orang orang ngaji makrifat tasawuf ni, dia akak Nabi Khidir ni kadang-kadang lebih tinggi pada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa tu Rasul dah sekali, duduk dalam Ulul Azmi nombor 3 pula dia. Nabi Khidir Rasul pun duduk. Betul dalam Al-Quran menyebut kelebihan Nabi Khidir ketika dia boleh tahu benda-benda gaib kerana dia diwahyukan oleh Allah, tapi tidak menafikan bahawa Nabi Musa tu lebih tinggi pada dia darjat. Kalau kita hasil daripada ulitan cerita tu kan, kita duduk diulik dengan cerita tu sehingga kita terasa Nabi Khidir lebih tinggi pada Nabi Musa, salah pula akidah kita. Ini bukan main-main, salah akidah. Ni kata-kata orang ni, bila dia suka jadi tok wali sangat, dia royak anak murid dia hebat Nabi Khidir tu. Dalam pemikiran anak murid dia hebat Nabi Khidir lebih pada Nabi Musa lah pula. Apa dah? Ni salah lah. Benda akidah juga. Okey.
Dua yang Nabi bawa ni membawa berita gembira, perkhabaran yang menakutkan kepada manusia. Dua kan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah membangkitkan setiap umat itu rasul. Hijrah dua. Ani abudullah, ajak orang beriman kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan daripada taghut yang selain pada Allah. Itulah saja. Marilah Rasul mana-mana bawa dua tugas. Senaga tugas dia panggil apa dia kalau kita masuk kerja? File major ke? Tak ingat dulu dah. File major dia panggil dah. Tugas mula-mula kita pergi. Mari start daripada Nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mari Nabi lain, dua tugas aja Tuhan beri ke dia. Anik budullah wajtanibut taghut. Anik budullah ni royak benda-benda yang berita gembira bila kalau itu semua Allah. Dan berita yang menakutkan kalau kita tu taghut. Tak nak. Ni nak berhenti sini dah sikit. Nak wakah dia mana tu? Nombor dua tu deh. Sekarang mana dia ni pasal? Tak nak. Sekarang mana dia peringkat mana tu? 2.25. Nak buat apa tu dia? Percayakan hari akhirat dan perkara-perkara yang berhubung dengannya seperti hari kiamat, kebangkitan semula, hari pembalasan, padang mahsyar dan lainnya. Kolam Kausar, sebut lain. Bila dan lainnya tu seperti itu. Timbangin, neraca apa semua tu ialah berkaitan dengan hari akhirat. Dan yang kenanya percayakan qada dan qadar, iaitu percayakan bahawa Allah telah meluluskan ketetapan peraturannya ke atas sesuatu di dalam alam ini pada azali lagi. Tuhan buat menetap benda ni kan pada azali lagi. Ni kita nak mari ngaji hari ni kan, ada dalam jadual tu start daripada azali. Azali mana tak ada mula. Kenapa kita lagu ni Tuhan ni dia tahu lah ni. Bukan kata duduk Tuhan dia tak ada seperti kita kan. Tapi kita lah kelitahlah. Aku nak tu ujian hari ni. Ujian tu setiap titik tu dia ada dalam perancangan dia sejak azali lagi. Titik ujian tu ada lagi dalam kira dia. Berapa titik ujian? Berapa juta titik ujian? Nak banjir tahun 2014 di Malaysia ni, di Kelantan, ada dalam perancangan dia. Bila Tuhan rancang tu? Sejak azali lagi. Sebab tu orang beriman dia tenang. Kita buat guana apa? Kereta aksiden, jatuh, tipu di pohonnya ke apa? Bukannya Tuhan baru rancang. Azali lagi. Jen sekian, tahi sekian, tarik sekian, kita nak ubah. Nak kata guana. Kita ada dua kotak dia panggil mu'allaq dengan mubrad ada depan ni. Qadar. Kita bicara sana lah. Dia ada dua takdir. Hak boleh berubah, tak boleh berubah lah.